Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi-pagi makan roti bakar. Ibu-ibu apa khabar? Kena jawab pantun jugalah. Tengah hari makan nasi lauk udang galah. Alhamdulillah. Macam tu kan. Petang minum air sirap biji selasih. Saya nak ucap terima kasih. Macam tu. Tu je 3 pantun saya pandai. Terima kasih di atas jemputan yang sangat baik daripada surau An-Nuriyah. Budiah, subhanallah, cantiknya nama surau ni. Secantik orang-orang yang berada dalam Dewan Solat ni, dalam surau ni, subhanallah. Semua nampak macam dalam 40-an je belaka ni. Ya, sepintas lalu nampak macam 40-an. Kalau 2 kali nampaklah tu 50-an, 60-an. Dan insya-Allah kita akan kembali pada umur dalam 40-an. Itu adalah umur ahli syurga. Subhanallah, amin ya rabbal alamin. InsyaAllah, subhanallah, alhamdulillah. Terima kasih kepada pihak surau Umbudiyah Gombak. Alhamdulillah, saya bertolak daripada Seremban. Tiba-tiba keluar Ganu. Padahal kontrol dah ni. Saya orang Terengganu kan. Saya bergerak daripada Seremban Negeri Sembilan, Senawang. Jadi dalam 2 jam dah perjalanan tu. Sebab ramai orang ingat saya duduk KL. Tak, saya memang hampir kuliah tu setiap hari. Area Selangor, Shah Alam, KL, Kelang. Tapi sebenarnya berulang, maksudnya datangnya daripada Seremban Negeri Sembilan. 5 orang uruskan dulu hantar anak sekolah kan. Jadi dalam pukul 7 macam tu bergerak. Dan memang highway plus tu kalau nak datang KL memang terkena dengan jamnya lah. Memang jam. Jadi mohon maaf sampai tadi pukul 9 sebab tak sempat sarapan. Jadi sarapan dulu. Jadi kita mula lebih kurang 9.30, 10.30, pukul 11. Boleh ke kita berhenti pukul 11? Dalam sejam setengah ya. Alhamdulillah. Subhanallah, tadi Puan Pengerusi, terima kasih Puan Pengerusi. Ada Ketua Muslimat, mana bonda tadi tu ya? Ada Ligat aktif, Masya Allah, masih kerja umur 66. Masih lagi bekerja di hospital sebagai nurse di bilik bersalin. Ada tadi saya borak. Rupanya ibu kepada kawan saya yang sama belajar di Ma'had Muhammadiyah Banat Kota Baru Kelantan. 2 beradik tu, Kak Madinah dengan Kak Siti Hajar. Dua-duanya lincah, sangat lincah. Maksudnya orang yang aktif macam tu. Dan Alhamdulillah saya jumpa ibu dia, rupanya ibu ni lagi lincah daripada anak. Umur 66 jadi ketua muslimat, bukan mudah ya. Nak mengatur itu, mengatur ini, program dan sebagainya. Dan rupanya belum pencen. Sebenarnya umur 60 dah pencen kan. Tapi kerana kemahirannya diperlukan, jadi disambung lagi. Umur 66, bayangkan bekerja di hospital, bukan boleh rehat-rehat. Kalau dah masuk tu, mungkin duduk tu berapa, dalam 8 jam kerja, mungkin duduk tu beberapa minit saja. Macam itulah. Subhanallah, Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita semua pun akan sihat, kuat, cergas. Sampailah umur, sampai akhir hayat kematian kita. Maksudnya Allah meringankan kita untuk melakukan amal ibadah insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Terima kasih kepada semua AJK muslimin muslimat di atas penganjuran kuliah duha yang sangat baik ini. Alhamdulillah. Dan seterusnya kepada muslimin ada di luar sana tu. Subhanallah. Tuan Haji Hashim. Masya Allah, baju purple tu. Masya Allah, subhanallah. Ini macam ayah angkat jugalah ni. Sebab ayah kawan rapat saya, kawan baik saya, Farah Hayati Hashim. Masya Allah. Saya jumpa tadi, saya tengok, pakcik, Tuan Haji nampak makin muda. Lepas tu nampak dia jalan macam lain macam sikit. Sebab bila puji muda tu kan tak adalah seronok sangatlah. Maksudnya mungkin jiwa, semangat muda. Kadang orang muda tak boleh nak buat kerja macam orang yang dah warga emas. Kan? Dia punya laju, cekap dan sebagainya. Jadi subhanallah, usia adalah angka. Yang penting jiwa kita tu kan.
Kadang orang tua, orang warga emas, dia punya amal soleh lagilah banyak. Dia punya tanggungjawab masih mampu dilunaskan. Tapi ramai hari ini orang muda lalai dan terleka dengan apa? Hiburan yang begitu banyak. Habiskan masa dengan perkara yang merugikan, kosong. Layan telefon dah berjam, layan movie pula. Lepas tu berjalan sana sini. Lepas tu daripada restoran ke restoran yang viral. Maksudnya usia muda itu dihabiskan dengan urusan-urusan yang melalaikan. Akhirnya banyak tanggungjawab yang mereka tidak mampu untuk tunaikan dengan baik. Subhanallah, alhamdulillah. Masya Allah. Kita pertamanya, okay Ustaz, terima kasih. Okay. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala pujian kita rafakkan ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ya Rahman ya Rahim, yang maha pengasih, yang maha penyayang. Allah tunjukkan kepada kita kasih sayangnya pada pagi yang barakah ini dengan memilih kita berada di rumahnya. Allahu Akbar. Di luar sana mungkin ada ramai juga yang nak datang tapi ada halangan. Ada yang nak datang tapi kurang sihat. Ada yang nak datang tapi ada sesuatu program lain ataupun kerja lain. Orang yang bekerja ramai komen bila saya post. Ustazah, saya kerja tak dapat datang, dekat dengan rumah saya dah tu. Apa pun sebab, hakikatnya pada pagi ini Allah telah memilih kita semua. Nama kita, roh dan jasad kita berada di rumahnya pada pagi yang barakah ini. Kemudian kita berada di taman syurganya yang sementara. Sama juga dengan sahabat-sahabat yang di Adam Maya. Masya Allah. Walaupun tak dapat hadir secara fizikal tapi hadir secara alam maya, mudah-mudahan kita dapat keberkatan, rahmat Allah, pengampunan Allah dan sebagainya. Ada lebih kurang dalam 2,000 orang lah sedang menonton secara live. Lebih kurang dalam 2,000 orang. Bila campur ni nanti mungkin akan naik. Tajuk kita pun sangat indah pagi ni. Di hadapan saya pula ada lebih kurang 20,000 ni. Termasuk yang tak datang tu kat rumah masing-masing tu kan. Mungkin dia dengar. Termasuk yang kita tak nampak. Wallahu alam. Masya Allah. Allahu Akbar. Nabi SAW bersabda, Iza marartum bi riyadil jannah farta'u. Apabila kamu melihat taman syurga, maka singgahlah, Nabi kata. Sahabat bertanya, fama riyadil jannah, di manakah itu taman syurga ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, hilaku zikri, iaitu majlis zikir ataupun majlis ilmu. Ibu-ibu sekalian, orang yang banyak dia pergi dalam hidup dia perhentian ni. Sebab Nabi sebut bukan menetap. Nabi kata apabila kamu nampak taman syurga, kamu singgah. Perkataan singgah tu kan? Kamu singgah, farta'u, maka singgahlah. Itu permintaan Nabi, itu ajakan Nabi. Dan Nabi bukanlah mengatakan wajib, tapi Nabi pujuk kita singgahlah. Masya Allah. Kan kalau kita orang lalu, kalau datang gombak singgahlah, kita sebut kan. Singgah ni biasanya untuk apa? Untuk dapat bekal, untuk tumpang salat. Mungkin orang ajak singgah untuk beri makan. Masya Allah. Kalau perjalanan kita nak ke Terengganu, saya duduk orang Terengganu ya. Boleh tak kita tak singgah langsung dekat RNR? Tak boleh. Wajib singgah. Sama ada untuk makan, untuk ketandas, ataupun untuk salat, ataupun memang nak kena isi minyak. Kalau tak nak singgah, kita tak akan sampai destinasi Terengganu tu. Mungkin mati tengah jalan. Mati tengah jalan, tak boleh teruskan perjalanan. Tapi dalam perjalanan kita menuju ke alam barzah, hijrah kita sebelum menuju ke alam barzah, sebelum ke alam akhirat, wajib singgah di perhentian yang Nabi suruh singgah, iaitu di majlis ilmu. Jadi bila kita berhenti, dah habis nanti kita balik. Memang betul lah Nabi bukan suruh duduk menetap dalam majlis ilmu, tak, singgah. Tetapi persinggahan ini sangat penting sebab kita nak dapat bekal, nak dapat sesuatu. Dengan hadir di majlis ilmu, kita dapat pengampunan Allah, rahmat Allah, taufik, hidayah Allah, dapat jumpa sahabat-sahabat, insya-Allah saling tarik menarik di syurga macam-macam. Subhanallah. Mudah-mudahan perjalanan kita lancar bila kita nak pindah ke alam barzah, kemudian alam mahsyar, dan mudah-mudahan hijrah kita yang terakhir adalah di syurga Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Alhamdulillah. Allah yang afu, ya ghafar, yang maha pemaaf, Allah yang maha pengampun. Allah
memberikan kepada kita kemaafan dan pengampunannya walaupun kita lemah dalam meminta taubat dengan Allah. Walaupun kita lemah dalam istighfar. Tetapi apabila Allah memilih kita pada pagi ini antara tanda-tanda sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "May yuridillahu bihi khairan." Barang siapa yang Allah ingin berikan kebaikan, yufaqihu fid din, Allah berikan dia kefahaman dalam agamanya. Allah berikan dia kefahaman ilmu agamanya. Jadi pada pagi ini bila Allah pilih kita untuk hadir majlis ilmu, ini antara tanda-tanda Allah nak berikan kita kebaikan. Itu hadis Nabi yang sahih, Nabi sebut, "May yuridillahu bihi khairan." Barang siapa yang Allah ingin berikan kebaikan, Allah akan beri dia kefahaman. Maksudnya Allah beri dia ilmu. Jadi pada pagi ini walaupun kita rasa kita yang datang, kita yang tekan minyak, suami yang hantar, kita yang bangun awal, kita yang daftar, tapi hakikatnya semua itu adalah kurniaan daripada Allah. Allah menetapkan di Lauh Mahfuz lagi, tarikh sekian, waktu sekian, nama kita, roh kita berada di sini pada pagi ini. Masya Allah. Sebab itu kalau kita nak hitung nikmat-nikmat kita yang ada di rumah, mungkin ada katil yang sedap tidur, mungkin ada aircon rumah kita, mungkin ada sofa yang mewah, mungkin rumah kita besar, mungkin kereta kita mewah dan sebagainya, contoh. Mungkin ada suami yang baik, ada anak-anak yang berjaya. Tetapi semua itu tidak boleh menampung, ataupun semua itu tidak boleh dibandingkan dengan nikmat yang sekarang kita sedang nikmati, iaitu nikmat berada di taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Itu ada kutipan infak ke? Ya, kutipan infak untuk surau ni. Okey. Jadi boleh tak minta maaf sebab bila berjalan macam tu saya sedikit terganggu dan kita takut mengganggu orang nak dengar ceramah juga, betul kan? Nanti biasanya saya tengah ceramah saya akan buat pelancaran. Masa tu orang pun bersedia. Sementara orang bagi sedekah, orang bagi infak, masukkan infak, sementara tu kita zikir. Jadi lebih harmoni insya-Allah. Minta maaf sebab saya biasa akan cakap sebelum tadi terlupa. Sebab bila ada jemaah berjalan macam tu kita akan saya bimbang jemaah pun terganggu dan saya pun terganggu. Minta maaf ya, tak apa ya. Okey, subhanallah, alhamdulillah. Jadi muslimin muslimat sekalian, kita ucap syukur kepada Allah. Kalau kita ingat balik daripada kita dalam perut ibu, Allah ya Hafiz ya Muhaimin yang maha menjaga mengawasi kita dalam perut ibu, kita walaupun dalam air ketuban tak lemas, walaupun tak ada udara tapi boleh bernafas elok, walaupun tak ada pun makanan ke apa ke, tetapi kita boleh daripada seketul air mani, lepas tu daging, tulang sampai lengkap mata, hidung semua. Allah ya Razak jamin rezeki kita walaupun dalam perut ibu. Subhanallah, tak terfikir, tak terbayang kita. Kemudian cukup masa kita keluar, kita lemah, itu hakikat diri kita. Itu hakikat diri kita ibu-ibu sekalian. Dan kita akan kembali sebagaimana kita lahir. Masa kita lahir, kita bodoh. Betul tak? Maksudnya tak ada ilmu, tak ada apa-apa, tak tahu apa-apa. Kemudian ketika kita lahir, kita tak boleh bercakap walau satu patah perkataan. Dan kita tak boleh mendengar lagi. Pendengaran bayi kan baru berapa bulan baru lengkap. Mata tu tak silap saya 6 bulan baru lengkap. Mata tu boleh tangkap semua warna. Dan kita tak boleh berdiri pun ibu-ibu sekalian. Kita tak boleh bergerak walaupun 1 inci. Kita tak boleh nak cari makanan sendiri. Subhanallah, itulah hakikat diri kita ketika lahir. Kita tidak ada apa-apa. Dan kita miskin, tak memiliki apa-apa harta. Yang ada masa tu ibu ayah kita lah. Maksudnya bayi baru lahir miskin, dalam keadaan tak ada ilmu, bodoh, jahil, lemah. Dan kita akan kembali seperti itu saat hampir dengan kematian ataupun saat tua. Sekarang telinga kita dah makin kurang pendengaran. Kadang tanya mata kita semakin kabur, lutut kita semakin lemah, betul kan? Jangkauan kaki kita dah semakin kurang, tak sama macam muda dulu. Fikiran kita pun dah ingat-ingat lupa. Kadang-kadang letak barang, kita sendiri letak, kita sendiri lupa. Mak tak ingat mak letak mana. Masya Allah. Betul kan? Kita akan kembali perlahan sebagaimana kita dilahirkan semula. Saat kita bayi, Allah ya Qawi, ya Aziz, ya Matin. Allah yang maha kuat, yang maha perkasa, yang maha teguh. Allah meneguhkan tulang belulang kita. Menguatkan lutut kita, kaki kita sehingga kita boleh berdiri. Mungkin pada umur berapa boleh berdiri? 9 bulan, 10 bulan, 11 bulan.
Dan Allah yang maha berkata-kata, kalamullah, Allah yang maha berkata-kata, Allah yang hakim, yang maha bijaksana, Allah yang rasyid, yang maha cergas. Allah memberikan kebijaksanaan kepada akal kita, sehingga kita boleh ucap mama, papa, umi, abi, subhanallah, daripada tak tahu apa-apa. Sehinggalah kita mahir, pandai berkata-kata macam sekarang, pandai bercakap. Dan bagaimana kita menggunakan lidah, kebijaksanaan yang Allah beri ini kembali kepada sebagai tanda kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaki kita yang dah dikuatkan oleh Allah, bila dah pandai berjalan 9 bulan, 10 bulan, 11 bulan, 12 bulan, sejauh mana kaki kita ini dimanfaatkan ke tempat yang baik, dimanfaatkan ke tempat-tempat ibadah dan sebagainya. Masya Allah. Kemudian kita tengok lidah kita dah pandai bercakap, kadang-kadang kita pandai menjawab pula. Kan bila dah besar tu dengan mak, dengan ayah dan sebagainya. Kemudian mata kita dah makin jelas, sejauh mana mata kita lebih banyak melihat kebesaran Allah, lalu syukur Allah ya musawwir, yang maha menciptakan, Allah yang maha kreatif. Subhanallah. Jadi bila mata kita Allah beri kita jelas tengok sejauh mana kita memanfaatkan mata kita. Masya Allah. Jadi mudah-mudahan sepanjang kita membesar daripada kecil sampailah kanak-kanak, sampai dewasa, sampailah sekarang, setiap panca indera yang Allah berikan ini lebih banyak menghimpun pahala daripada menghimpun dosa. Allah berfirman dalam surah Yasin, A'udzubillah minasyaitanirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Sadaqallahul azim, yang bermaksud pada hari, iaitu hari kiamat kelak, akan ditutup mulut kita dan akan bercakaplah tangan-tangan kita dan akan bercakaplah kaki-kaki kita. Apa yang telah diperlakukan sepanjang hidupnya. Masya Allah. Allahu Akbar.